الحمد لله القائل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita yang berada di dalam rumahnya sebagai hamba-Nya yang telah dimeterai dengan kalimah tauhid La ilaha illallah. Kita telah mengaku bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba-hambanya yang diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum meneruskan khutbah kita pada hari ini, khatib ingin menyeru kepada sidang jamaah sekalian agar semua mematikan telefon. Ingatlah, sekarang kita berada di dalam rumah Allah. Hormatilah rumah Allah. Hormatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada panggilan yang lebih agung daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Musuh Terbesar Umat Islam. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kedatangan Islam telah memberikan kesan yang besar sehingga berjaya menolak corak hidup jahiliyah dan mengeluarkan masyarakat Arab dari zaman kegelapan kepada petunjuk, dari kezaliman kepada keadilan, dan dari penindasan kepada pembelaan. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Anbiya ayat yang ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia telah membawa kejayaan dan kebahagiaan yang besar. Baginda menyelamatkan manusia dari kesengsaraan. Baginda diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan agama dan akhlak manusia supaya memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dan dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Sehingga saat ini, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat lebih 1400 tahun, tetapi kita masih lagi menerima dan melaksanakan segala ajaran-ajaran baginda. Walau bagaimanapun, nikmat keamanan dan kesejahteraan yang kita kecapi sering diuji. Kita sebenarnya berhadapan dengan serangan musuh-musuh Islam, sama ada yang nyata dan yang tersembunyi. Hari ini umat Islam bukan sahaja tidak berdaya terhadap musuh-musuh lahir seperti Yahudi dan Nasara, bahkan tidak mampu memerangi musuh batin yang sangat jahat, iaitu hawa nafsu dan syaitan. Memang Islam tidak mengajar kita mencari musuh, tetapi Allah memberitahu kita ujian-ujian yang bakal dihadapi umat Islam melalui ayat-ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya juga mendedahkan siapa musuh Islam. Di antaranya ialah yang pertama Yahudi dan Nasrani,
serta orang-orang yang kafir. Yang kedua, hawa nafsu. Yang ketiga, iblis dan syaitan. Yang keempat, orang munafik. Yang kelima, orang Islam yang hasad dengki. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan sikap kafir terutamanya Yahudi dan Nasara, bahawa mereka tidak akan senang dan menyukai orang-orang Islam selagi mana orang Islam itu tidak menjadi pengikut mereka dan hidup dengan cara mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga kamu menurut agama mereka, yakni yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu dan memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan beroleh dari Allah suatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita menjadi umat Islam yang dipuji-puji oleh Allah, maka sudah sewajarnya kita mengenali musuh besar umat Islam yang sentiasa bermaharajalela di dalam hati kita. Antaranya ialah hawa nafsu. Hawa nafsu juga adalah musuh yang besar bagi umat Islam, kerana hawa nafsu ini kedudukannya menyatu dan dengan diri setiap orang. Ia tidak boleh dibunuh, tetapi tidak boleh ia tidak boleh dibunuh, tetapi boleh ditundukkan dan diarahkan. Sifatnya cenderung mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan. Hawa nafsu tidak akan terhenti memaksa seseorang sehingga keinginannya dipenuhi, walaupun ia selalu menuntut agar keinginannya tercapai, tetapi masih mempunyai fungsi yang benar apabila orang Islam berjaya menundukkan dan mengarahkan ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat 40 dan hingga 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebebasan Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurga tempat tinggalnya. Hadirin sekalian, musuh ketiga umat Islam ialah iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan ini menyerang dari segala penjuru. Godaannya sangat halus mengikut tahap orang yang digodanya. Ia meresap ke dalam tubuh melalui aliran darah dan bertakhta di dalam hati. Ia bersekutu dengan hawa nafsu dan sentiasa menyertai gerak-geri dan tingkah laku manusia. Antara contoh ciri-ciri godaan dan tipu daya iblis dan syaitan ialah meniupkan sifat kemalasan, rasa berat untuk melakukan kewajipan, dan perasaan malas itu amat terasa apabila mendengar panggilan untuk menunaikan kewajipan, khususnya salat. Jika kita berjaya menepis godaannya yang kali pertama tadi, pasti iblis dan syaitan tadi akan terus berusaha tanpa jemu-jemu melancarkan tipu dayanya. Andai kata kita berjaya menepis tipu dayanya yang kedua itu, dia akan menyibukkan hati kita dengan angan-angan sehingga kita lupa dan tidak khusyuk di dalam beribadah. Iblis dan syaitan tidak menyerah jika tipu dayanya yang ketiga itu gagal. Sebaliknya ia berpura-pura baik, mengajak kita berbuat baik, mendorong kita agar menambah ibadah siang maupun malam hingga melampaui batas, bahkan merasa puas hati kerana telah banyak beribadah, dan akhirnya merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain dan memandang rendah terhadap orang lain. Hadirin sekalian, musuh besar umat Islam yang keempat ialah orang munafik. Golongan ini merupakan musuh dalam selimut, bermuka manis di depan, berlagak membantu, tetapi di belakang sangat curang dan mengkhianati. Kita hendaklah berhati-hati kerana orang munafik ini secara lahiriah memang sama akidahnya dengan umat Islam yang beriman. Ciri orang munafik ialah apabila dia berkata, dia berbohong. Jika dia berjanji tak ditepati,
dan jika diberi amanah dia akan khianati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahawa orang-orang munafik itu benar dan pendusta. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, setiap umat Islam juga ada kalanya dimusuhi oleh orang yang berhasad dengki padanya. Sesungguhnya iblis adalah yang pertama berhasad dengki di langit, manakala Qabil adalah orang yang pertama berhasad dengki terhadap saudaranya Habil di dunia ini. Maka cukuplah perbuatan mereka ini sebagai nasihat dan pengajaran bagi kita yang berfikir. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kuluna as-sayyi'at kama ta'kulu an-narul hatab." Jauhilah hasad dengki, kerana hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, marilah kita sama-sama menghayati khutbah dan mengambil iktibar agar dapat dijadikan pedoman dan panduan hidup kita. Antaranya yang pertama, umat Islam hendaklah sedar bahawa kaum Yahudi dan Nasrani adalah musuh umat Islam sejak zaman Rasulullah hingga ke hari ini dan tentunya akan berterusan sepanjang zaman. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dalam hidup ini supaya tidak terperangkap dengan tipu daya Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berusaha untuk melawan hawa nafsu supaya tidak terpesong dari jalan kebenaran dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa berdoa agar terpelihara daripada godaan iblis dan syaitan serta gangguan-gangguan orang yang berhasad dengki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.